عين إن لم تنظرك ما لي من قلب إن لم يحببك ما لي من روح إن لم تشهدك يا رسول الله سلام عليك ما لي من ورد إن لم أذكرك ما لي من نور إن لم أعرفك إن لم أطلبك يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله ما لي من فوز إن لم أتبعك ما لي من نصر إن لم أنصرك ما لي من مجد إن لم أنشدك يا رسول الله سلام عليك أسباب نجاتي كلها منك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
Test check 1, 2, 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min lisanina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah semuanya, apa khabar semua? Selamat pagi diucapkan kepada semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, okay? Kepada follower-follower Izzy Ngaji, Alhamdulillah. Bersama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang penuh indah ini, pagi yang penuh ceria ini, kita dapat bersama-sama berhimpun untuk slot sharing tajwid. Jadi tuan-puan, bersama saya Ustaz Hadi dari Izzy Ngaji, InsyaAllah akan menemani anda untuk sepanjang slot sharing tajwid pada pagi ini dan untuk pagi-pagi yang berikutnya, insyaAllah. Baik, kepada sahabat-sahabat yang memberi salam, Waalaikumsalam. Okey, dan selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, walaupun hari ni ialah memang public, hari cuti public. So jangan risau, sharing tajwid akan berjalan seperti biasalah. Okey, melainkan kalau ada emergency ataupun apa-apa hal yang emergency lah biasanya. Selalu kalau saya tak ada live pun sebab saya sendiri bercuti disebabkan ada hal yang tak dapat dielakkan. Tetapi jangan bimbang lah, sebab kalau sharing tajwid tak ada, memang kita akan inform, kita akan maklum. Jadi Alhamdulillah, kita berada di minggu yang minggu seminar sifat huruf, insyaAllah akan berlangsung pada Sabtu ini. Jadi kami tim-tim pengurusan ni memang agak sibuk sikit lah untuk menguruskan data-data nama, kemudian persiapan dari pihak saya sendirilah untuk penyediaan slide dan sebagainya. Jadi mohon doa daripada tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan segala apa yang dirancangkan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kita selesai untuk hari seminar itu nanti. Doakan kesihatan saya, kan. Kadang-kadang pagi-pagi ni soksek hidungnya gatal. Jadi bila berlaku ada masalah kesihatan macam tu, kadang-kadang dia mengganggu sikitlah kita punya performance tu, kan. Jadi mohon doa daripada tuan-tuan perempuan, insya-Allah hari Sabtu ni kita akan bertemu untuk seminar sifat huruf buat julung kalinya. Ini yang merupakan seminar yang pertama. Alhamdulillah. Kepada mereka yang tak sempat join, tak apa. InsyaAllah nanti ada rezeki boleh join untuk yang kedua pula. Sifat huruf 2.0. Okay, boleh? Sama je Ustaz, cuti ke tak makcik duduk rumah sokmo. Yelah. Kalau yang dah memang cuti tu, tiap-tiap hari duduk rumah lah, kan. Kemudian apa nak buat? Mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah, kan. Udah tak sabar. InsyaAllah, insyaAllah. Kita doakan juga agar kesihatan internet tuan-puan. Kesihatan internet tuan-puan. Internet saya ni di rumah ni pun dalam keadaan yang baik. Jangan buat-buat tiba terputus pula akhir kejadian tu nanti, kan. Tak seronok rasanya. Andai kata diuji pun, biarlah ujiannya sikit-sikit sahaja, insyaAllah. Baik, jadi kepada sahabat-sahabat semua, mungkin saat lagi ada yang nak keluar awal, so saya nak inform siap-siap. Pada petang ni insyaAllah kita akan ada pertemuan untuk slot baiki surah pilihan. Pada petang ni jam 3 petang tuan-puan. So jangan lepaskan peluang anda untuk sama-sama kita mengikuti slot baiki surah pilihan. Jadi surah yang kita sedang bincangkan ini ialah surah Al-Insan. Okey, kita dah start mula pada minggu lepas. Kita dah selesai perbincangan ayat 1 hingga 3 tak silap saya. 1 hingga 3 ke 1 ke 2? Saya pun terlupa. 1, 2. Yes, 1, 2. So hari ni kita nak sambung. InsyaAllah hari ni kita nak sambung lagi. Pukul berapa? Pukul 3 petang tuan-puan. Sama je di page Izzy Ngaji kita. Alright. Jadi kepada mereka yang tak pernah ikuti kita punya slot di sebelah petang ni, so pastikan tuan-puan sentiasa berada ataupun alert dengan message ataupun maklumat yang daripada pihak Izzy Ngaji sendiri dalam grup Telegram tu.
Telegram Easy Ngaji. So nanti tim-tim saya akan bantulah untuk sebarkan link-link tersebut. So pastikan tuan-puan berada pada petang ni. Lock masa masing-masing jam 3 petang, insyaAllah. Baik. Nanti di ujung nanti saya akan ingatkan sekali lagi lah. Jadi untuk hari ni tuan-puan, kita akan sambung bacaan semasa kita, iaitu surah Al-Baqarah ayat 236. Muka surat berapa ni? Jadi saya dah letakkan kat situ. Muka surat 38. Okey, yang baru masuk, Waalaikumsalam. Okey, yang memberi salam, saya jawab. Maaf, saya tak sempat lah nak sebut satu-satu nama kan. Komen ni dia turun laju. Rupa ayo terjun, kata. Okey, so, Waalaikumsalam semua. Jangan lupa bantu saya ni. Dah share ke belum ni? Bantu saya untuk share dulu, tuan-tuan dan puan. Kita sebarkan dulu sama-sama ilmu ini. Mudah-mudahan dapatlah sedikit sebanyak kan saham untuk kita ni nanti. Kan? Kita nak ajak orang lain ni supaya duduk bersama kita untuk dekat dengan Al-Quran ni. Makcik lupa Ustaz Selap tak? Puan Maznah lupa. Kena set alarm. Kat telefon tu kan, set alarm. Sharing tajwid. Sharing tajwid. Sorry, baiki surah pilihan. BSP. Jam 2.45 tu set dah. So nanti boleh get ready, bersedia kan. Dah share. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi share kita punya live pada pagi ni. Jangan malu-malu nak tekan butang share. Share itu percuma tuan-puan. Tak kena bayar. Tekan je. Okey, Puan Maznah kita dah tarik nafas. Jadi, apa kata semua? Dah tarik nafas ke belum? Okey, jadi kita dahulukan tuan-tuan dan puan pertemuan kita pada pagi ini. Kita nak dapatkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini kita dapat hasilnya. Biar lambat asal selamat, santai tapi sampai. Kita dahulukan dengan bacaan pembuka kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Alhamdulillah selesai untuk bacaan pembuka. Jadi ini dia ayat 236. So insyaAllah kita nak fokus pada bacaan kita hari ni. Jadi diminta tuan-puan untuk betulkan niat masing-masing, tajdid niat dulu sebelum kita mulakan. Dan pastikan berada di tempat yang selesa. Pastikan ada nota dan catatan. Dan yang paling penting sekali, Al-Quran. Kalau tak ada Quran tak apa, boleh tengok di paparan skrin lah. Cuma kalau ada Quran ni sendiri lebih baik untuk tuan-puan tanda kan. Begitu. Baik. Jadi jom kita teruskan. Kita akan baca dulu sama-sama untuk ayat 236 ini. Kemudian baru kita akan teruskan untuk sesi bedah membedah kita. Okey. Jadi hal antum musta'idun aw la? Adakah anda semua sudah bersedia ataupun tidak ni? Baik. Kita mulakan bacaan kita bersama-sama insya-Allah. Ready tuan-puan, tarik nafas dalam-dalam. 1 2 mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم sekali lagi itu ulang tuan-puan. Nak terjadi huruf Ain tu. Sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Dah selesai dah untuk bacaan kita. Yang pertama kita baca sama-sama kan. Jadi, jom kita teruskan untuk sesi bedah-membedah kita. Diharapkan semua bersedia ya. Baik, jom kita mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. Baik. Huruf lam baris atas la. Tuan-tuan perempuan kat sini, ni alif mad sebelumnya baris atas. Okey, maka la ni dibaca dengan dua harakat mad asli. Kalau kita tengok kat sini ada sabdu kan pada lam ni. So sabdu ni akan berfungsi kalau kita menyambung bacaan, maksudnya daripada ayat sebelumnya tu, kalimah sebelumnya tu, barulah sabdu pada lam tu akan berfungsi. Kalau di sini tak fungsi lah. Bila kita nak mulakan bacaan di sini, dua harakat la, jangan tarik dulu bunyi sabdu tu. La juna. Kan? Pelik pula bunyi dia. La. Bila tanya kenapa baca macam tu? Ada sabdu tu katanya. So tak boleh. Sabdu tu akan berfungsi kalau sambung dengan huruf sebelum. Dan saya tahu semua jelas ni. Kan? Cuma saya kena sebut jugalah. Supaya kita betul-betul faham. Baik, kemudian junaha. Huruf jim ada depan ju. Muncul bibir. Ju. Na. Dua harakat ma asli ni alif mad sebelumnya baris atas. La junaha alaikum. La junaha. La junaha. Huruf ha dengan ain. Huruf ha baris atas satu harakat lah ha. Ha pedas kan. Kemudian huruf ain baris atas a. Jadi saya yakin tuan-puan masih ingat lagi. Sebelum ni kita ada jumpa contoh yang seumpama ini. Maknanya ada dua huruf yang sama makhrajnya dan sama tempatnya. Macam huruf ha dengan ain sekarang ni yang kita tengok ini datangnya daripada makhraj kerongkong kita. Dan di manakah point dia? Tengah kerongkong. Okey, huruf ha dengan ain ni daripada tengah kerongkong. Cuma walaupun kita dah tahu tentang itu, kita kena hati-hati dan pastikan bunyi kedua-dua huruf ini terpisah. Ha, a, ha, a, ha, a, ha, a, ha, a. Mula-mula sebut perlahan dulu. Ha, a, ha, a. Rasa dah okey, dah expert. Ha, a, ha, a, ha, a, ha, a, ha, a, ha, a. La junaha alaikum. Dapat tak tuan-tuan perempuan? Pisahkan bunyi ha dengan
Ha dengan ain. Kalau tak pisah nanti dia jadi macam bergabung bunyi dia. Ha, 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 ha. Sebab dia makhraj yang sama kan. Jadi kena hati-hati. Baik, saya rasa tuan-puan dah melekat rasanya kan tentang perkara ni. Kita dah jumpa ni, rasa berapa kali dah jumpa ni keadaan macam ni. Jadi ingat poin dia apa dia? Pisahkan. Dan satu lagi, jangan terlalu over bila kita nak sebut tu. Kalau kita terlalu fokus sangat ha pedas tu, kita terlalu pedaskan dia, pun menjadi kesukaran untuk kita nak meneruskan sebutan ain tu nanti. La junaha. Dia susah. Sebab huruf ha ni tak perlu disempitkan dengan kuat. Nampak tak hikmah? Dia letak huruf ha dulu, baru huruf ain. Kalau ha boleh juga nak sebut. Cuma tuan-puan, saya nak ingatkan huruf ha ni kita kena sempitkan tapi tidaklah terlalu sempit. Tidaklah terlalu. Faham ke ni? Ha, ha, ha. Tu yang dia jadi nak pergi bunyi kha bagai tu. Sebab kita terlalu menekan dia. Ha, ha. Saya pun tak tahulah. Lain orang lain lah kot bunyi dia kan. La junaha. Relax je. Ha, ha, ha. Bila huruf ain baru tekan sikit. Dia punya sempit tu ke dalam lagi. Ha, a, ha, a. Begitu. Kalau nak cerita mana mudah, lain orang lain lah. Ada orang ainnya lagi mudah. Ada orang ha pedasnya mudah. Cuma perlukan pengawalan yang baik. Itu sahaja. Okey? Saya rasa tuan-puan pun dah cukup jelas dah. Jom kita teruskan. Alaikum. Di sini ya sukun sebelumnya baris atas. La junaha alaikum. La junaha alaikum in talaqtumun nisa. Baik. Kum alaikum. Disiplinkan bunyi sebutan kum tu. K-U-M kum alaikum. Alaikum. Alaikum in. Ni. Mim mati bertemu hamzah. Mim mati bertemu hamzah ni kena jelaskan mim tu. Hukumnya izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Boleh. Alaikum inta. Alaikum inta. Baik, tuan-tuan perempuan, macam biasa huruf nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki kan? Saya tahu semua boleh sebut hukum kat sini. Apa yang kita nak kena buat tuan-puan? Ikhfa hakiki. Kita tahu ikhfa ni sembunyikan nun mati ataupun tanwin. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Cuma satu perkara, apa dia? Benda yang selalu diulang-ulang. Saya nak tanam benda ni dalam kepala tuan-puan. Apa yang kita nak kena buat? Waalaikumsalam kepada semua yang baru masuk. Mari dulu share-share ya. Tak apa, awal lagi ni. Sempat lagi. Apa yang kita nak kena fokuskan? Bila sebut je ikhfa hakiki, apa nak fokus ni? Supaya bunyi tu cun melecun. Okey, Puan Zurina dah jawab. Puan Yahti dah sebut. Pastikan huruf selepasnya. Pastikan apa tu? Tengok status huruf ikhfa. Ya, betul. Maknanya bila sebut je hukum ikhfa hakiki ni, kepala kita ni kena set dulu. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa ni, dan huruf ikhfa tu 15 huruf kan? Ada 15 huruf ikhfa hakiki. Dalam 15 tu kita kena tahu setiap sifat yang ada pada huruf tersebut. Sama ada tebal ataupun nipis.
Kita dah tahu dah, sembunyikan nun. Yes, benda tu benda yang semua orang tahu. Oh, ikhfa, sembunyikan. Okey, sembunyikan. Sebab tu saya minta tuan-puan follow Izzy Ngaji, follow sharing tajwid rapat-rapat. Supaya kefahaman kita ni semua sama. Okey, bila saya tanya tu tuan-puan dah boleh agak dah jawapan tu apa dia dan sebagainya. So, ikhfa hakiki, yes, memang kita nak sembunyikan. Cuma kita kena kenal pasti apakah status huruf ta tu. Tebal ke nipis. Jadi itu jawapan yang saya nak. Jadi akan datang kalau saya tanya tuan-puan, bila jumpa je ikhfa hakiki, terus set dulu status huruf ikhfa tu tebal ke nipis. Boleh? Jadi huruf ta adalah huruf yang tebal. Datangnya daripada mana? Hujung lidah yang naik ke pangkal gigi. Hujung lidah, okey, akan berada ditekan ke bahagian belakang gigi sebelah atas. Di bahagian gusi sebelah atas ataupun biasa saya sebut pangkal gigi, tempat tumbuh gigi tu. Itu huruf ta, makhraj dia. Okey? Huruf ta kita kena tahu makhraj dia. Tak cukup je kita jawab tebal-tebal macam tu je, kena tahu juga makhraj. Okey? Baik, kemudian kita bersedialah nak sebut huruf ta tu. Kita dah tahu dah dia tebal. So bunyinya macam mana? Ta, ta, begitu. Jangan nipis. Kalau nipis tak jadi. Ta. Nampak susah nak sebut ta. Ta. Jadilah ta. Kita nak ta. Ta. Biarlah bunyi yang dengung pada ikhfa kita tu seiring. Atau perjalanan dia betul-betul. Perjalanan dengung tu sampai terus pada sifat ta tu. Okey, sifat tebal pada ta itu. Ingat, saya terang benda ni tuan-puan bukan saja-saja nak cerita banyak kali, tapi biar kita faham. Biarlah kita menjadi insan yang mahir pada sebutan ikhfa hakiki. Okey, teori tahu, praktikal kadang jadi tak jadi. Yes, itu biasalah. Sebab tu saya duk cerita benda ni berulang kali supaya kita faham. Mudah-mudahan dengan kefahaman kita yang terlalu baik ini membuatkan kita mampu menghasilkan bunyi yang seperti yang dikehendakilah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. La junaha alaikum in tal. Nampak? In ta. Mudah. Jadi poin dia kita kena dengungkan tu seiring dengan sifat huruf ta tu supaya mudah. Itu sahaja indahnya ikhfa hakiki. Baik, kita sambung lagi huruf ta tebal. Kejelasan tadi dengung ikhfa ni 2 harakat lah, itu semestinya kadar dia. Baik, lam yang bersabdu talla, talla, tallaqatu, laqa, 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 laqatu, 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 laqatu. Itu praktikal bagi qalqalah sughra. Ada huruf qaf ni huruf tebal, maka lantunan yang berlaku juga tebal. Nampak tu? Talaqtu. Jangan talaq. Jangan ke. Talaqtu. Dulu siapa pernah tanya saya? Paul Zurina kot pernah tanya contoh huruf ta. Nak sebut alta, alta'a ke alta. Kan? Kalau alta dia jadi ata, jadi orang Perak. Kita nak tebal seiring dengan sifat huruf tersebut. Tak apa, nanti nak masuk seminar sifat ni nampak dah sikit kan. Apa yang tebal, apa yang tidak. Jadi ingat kat sini qaf yang bertanda sukun di tengah bacaan qalqalah sughra. Lantunannya macam mana? Laqa. Jangan pisahkan bunyi dia. Bunyinya berlanjutan dan terus sambut huruf ta dengan baik. Ta baris depan tu. Talaqtu, talaqtu, laqatu, laqatu, talaqtumun nisa. Jangan pisahkan, jangan putuskan bunyi itu.
Tal Talla. Contoh Talaqtu Talaqtu. Seolah-olah terpisah bunyi tu. Jadi itu syarat bagi qalqalah sughra lah. Ini kaedah pendekatan yang saya rasa tuan-puan boleh faham kot. Okey. Baik. Kemudian tumun nisa, huruf ta beri depan tu mun, alif lam syamsiyah, dan nun yang bersabdu semestinya didengungkan. Wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Wajib kita dengung kadar 2 harakat lah macam biasa. Baik. Kemudian sa di sini panjang. Sa di sini panjang lah. Talaqtumun nisaa malam. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Simbol mat bertemu dengan hamzah. Simbol mat bertemu dengan hamzah. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Panjang 4 ataupun 5 harakat. Kemudian ma lam tamassuhun. Ma kat sini 2 harakat ma asli, ni alif mat sebelumnya baris atas. Lam mim mati bertemu ta. Mim mati bertemu ta hukumnya apa? Izhar syafawi. Lam tamassuhun. Ma lam tamassu. Lam jelas, tamassu. Mim dengan sin bersabdu ni massu. Tamassu. Tamassu. Kemudian di sini ada waw mat, maka panjangkan bunyi su tu. Tamassu. Tamassuhun. Malam tamassuhun. Nun bersabdu. Kita nak berhenti kat sini tuan-tuan dan puan. Jadi bila kita nak berhenti pada hukum wajibul ghunnah, so mesti kena kekalkan dengan kadar ghunnah 2 harakat, kadar dengung 2 harakat. Hunna ni kan wajibul ghunnah, wajib dengung. Tamassuhun. Jadi apa yang kita kena faham ialah baik berhenti, baik sambung, mesti kena dengung. Kalau berhenti, tamassuhun, dengung, hun. Tapi jangan panjang bunyi tak ada dengung. Contoh, tamassuhun, hun. Macam tu ala kadar je. Tak mau ala kadar. Pastikan dengung sempurna. Jangan buat malu-malu. Tamassuhun. Pastikan bunyinya padat sampai ni. Okey, sampai hidung ni. Kadar dengung mesti 2 harakat. Kalau sambung, tadi berhenti. Tamassuhun. Berhenti. Dengung sempurna. Kalau sambung pun, malam tamassuhunna au tafridu. Nampak? Sama sahaja. Tidak ada beza. Dan saya yakin semua yang sedang menonton ni mungkin faham dan jelas lah dengan keadaan apabila kita berhenti ataupun sambung pada hukum wajibul ghunnah. Ada yang baru tahu ke? Yang ni, part ni. Ada ke yang baru tahu bila berhenti, oh kena 2 harakat juga? Ada ke? Saja nak buat survey sikit. Tak apa, jangan malu nak khabar baru tahu kan. Saja saya macam kita nak survey ni tujuannya apa? So kita tahu. Maknanya mungkin kalau yang menonton ni pun ramai tak tahu, maknanya ramai lagi kat luar sana tu yang tak tahu. Cuma saya yakinlah tuan-puan adalah orang yang mengaji, so mesti tuan-puan biasa dengar, tahu. Ataupun tahu gitu-gitu je, cuma tak yakin. Ada yang macam tu. Kalau ada yang baru tahu, boleh respon kan. Tujuannya bukan untuk apa saja kita nak survey-survey gitu kan. Buat macam analisis lah kononnya. Alright. Tapi kalau semua tahu, memang padu. Memang padu.
Saya tahu dari sharing tajwid. Macam Puan Jusiah kata tahu daripada sharing tajwid. Maknanya ikut sharing tajwid baru tahu. Alright? So, ada juga yang macam tu. Ustaz, adakah betul kalau kita berhenti pada wajibul gunnah boleh dengung sampai 3? Ya, betul. Tapi nak mudahlah pada pendekatan yang saya biasa gunakan, kita pegang saja dengan 2 harakat kadarnya. Memang ada sebahagian yang mengatakan bila kita waqaf pada wajibul gunnah boleh jadi 2 ke 3. Tapi sebenarnya itu adalah kadar. Kadar. Boleh nak? Tahu pun dari ustaz lah. Okey. Tahu dari dulu lagi. Mantap semua. Alright. So, terima kasih respon semua. Terbaik. Maknanya tuan-puan ni memang dah mantap. Mantap gitu. Okey, jom. Kita sambung lagi, boleh? Tapi sebelum sambung ni, kita baca dululah. Ambil balik daripada atas tu. La junaha alaikum. Sampailah tamassuhun. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La junaha alaikum in طلقتم النساء ما لم تمسوهن. Okey, kita teruskan. Kita baca sama-sama. Sedia. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. Okey. Nanti nak ambil balik malam tamassu Kita sambung kat sini au ni. Tadi kita berhenti tamassuhun. Lepas tu ambil balik malam tamassuhun au tafridu. Alright. Au. Kat sini ada waw sukun. Okey, waw sukun sebelumnya ada hamzah yang baris atas. Ni bacaan lin namanya. Okey, bacaan lin. Bacaan yang lembut, lunak. Au. Okey. Malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah. Au tafri. Taf. Matikan fa ni taf. Au tafri. Au tafridu. Taf. Huruf ta pada atas. Ta matikan fa. Ra baris bawah ri. Ra baris bawah ri. Du. Okey. Tafridu. Ra baris bawah ri Nipis. Du. Ni. Waw mat sebelumnya. Baris depan. Ba tebal selamanya tuan-puan. Au tafridu. Du. 2 harakat. Mat asli. Lahunna faridah. Lahunna fari. Nun bersabdu. Apa nak buat? Dengung 2 harakat kan? Ni huruf ziyadah tuan-puan ya. Tak perlu baca.
Ni huruf tambahan, tak boleh baca. Ada pada tulisan sahaja. Abaikanlah kalau kita jumpa. Kalau nampak ada alif, ada bulat di atasnya. Lahunna faridah. Lahun. Nun bersabdu kan. Fari. Ra baris bawah nipis. Ri 2 harakat ni ada yamad. Kemudian dot. Huruf dot baris atas tebal selamanya. Matikan huruf ta marbutah. Ta yang tertutup. Ta yang tertutup ni bila kita berhenti dia takkan jadi faridata. Takkan jadi. Faridah. 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 Lahunna faridah. Lahunna faridah. Bukan ha pedas ha simpul biasa. Dapat tak? Waalaikumsalam yang baru masuk. Tuan Sarmidi Ismail, Ustaz tolong jelas sifat tawassul. Bukan tawassul tawassul. T belakang. Tawassul tu lain. Baik, sifat tawassul pada huruf Ain dan Nun. Kurang jelas. Baik, huruf Nun dan huruf Mim. Kedua-dua huruf ini mempunyai sifat tawassul. Yang mana suara, bila kita sebut Nun dan Mim, akan berlakunya sifat tawassul. Apa dia? So, tawassul ni suara yang terlepas, suara yang tidak terlalu terlepas dan suara yang tidak terlalu tertahan. Itu tawassul. Tawassul ni maksudnya pertengahan. Maksudnya pertengahan. Jadi bila kita mati ke huruf mim, contoh an, kenapa para ulama meletakkan di sini istilahnya tawassul? Sebab kalau kita sebut mana yang kata suara tertahan, suara yang tak terlepas sangat, yang tak tertahan tu? Bila kita sebut suara daripada peti suara ni akan mengalir dan ianya akan berhenti. Ni huruf mim Ni huruf mim. Suara daripada peti suara kita ni akan mengalir. Dan bila kita tutup bibir mulut kita, maka mana ada suara yang terlepas dah. Tak ada dah. Tapi kenapa disebut tawassul? Sebab baki suara tu dah keluar ikut hidung pula, tuan-tuan. Separuh daripada bahagian dalaman kerongkong kita ni, okey, ruangan mulut kita ni, dan sebagainya pergi keluar ni, tekanannya di hidung. Sebab tu diistilahkan sebagai tawassul. Dan dalam masa yang sama dikukuhkan dengan sifat gunnah asli, sifat dengung asli yang ada pada nun dan mim ni. Itu je. Baik, itu dari sudut orang kata apa, pengenalan teori lah, huraian dari sudut teori itu sendiri. Cuma apa yang kita nak faham yang mudah, kita sebut dah, itu je. Maksudnya jangan kita menahan suara itu maknanya kita cuba menahan suara, kita memutuskan suara pada bahagian hidung. Itu sudah tentulah sebab huruf nun dan mim ni lebihnya pada hidung ni kita akan nampak dominannya pada hidung. Tawassul bainiyah sama je. Ya, betul. Tawassul ni bukan suara mengalir. Dia tengah-tengah. Mengalir tak, dia tak mengalir, dia tak tertahan. Dia tengah-tengah. Boleh? Okey. Dia seiring lah sebenarnya. Bila kita sebut nun tu, dia dua pecahan. Suara ni dah akan dipecah dua. Satu akan pergi ke bahagian pangkal hidung, satu akan melalui ni lah, bahagian mulut kita ni. Dia seiring.
memang itu sifat semula jadi mim. Kita tak boleh nak orang tu berlari daripada dia kan. Itulah dia sedikit sebanyak. Kena tunggu seminar dulu. Sebab dia nak memahami sifat ni kena faham juga. Dia ada kaitan dengan sifat-sifat yang lain. Ada yang ada kaitan yang perlu kita utamakan. Ada yang sifat macam saya selalu sebut kan. Ada je sifat yang dia ada kat situ tapi dia tak menjadi kepentingan sangat pun. Okay, saya bagi satu contoh macam huruf mim lah. Huruf mim kan. Kalau ikutkan banyak sifat dia. Tapi sifat apa yang kita nak fokuskan? Sifat dengung, sifat tawasud dia. Dua tu je. Okay? Tak apa, nanti insyaAllah kita tunggu seminar ni nah. Saya cerita benda ni banyak kali. Kalau kita tak ada asas daripada awal, mungkin susah nak faham. Tapi kepada mereka yang dah belajar, tak ada masalah. Kan? Macam saya cerita ni pun dah boleh tangkap terus dah. Antara syiddah khawar tawasud. Ya, betul. Puan Nurliati. Okay? Baik, jom kita sambung dulu Ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Okay, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mula daripada malam 1, 2, mula. Ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Okey, selesai. Selesai dah sampai sini. Boleh Ustaz, ia berada tengah antara sifat syiddah. Syiddah rakhawah ya. Wa متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. Baik. Wamatti'u, huruf wa pada atas, wa nipis je. Matti'u, matti, huruf ta yang bersabdu baris bawah. Wamatti'uhun, wamatti'u, wamatti, kemudian u kat sini, waw mad sebelumnya pada depan. Wamatti'uhunna, nun bersabdu. Okey, nun bersabdu. Wamatti'uhunna 'alal hunna 'alal hunna 'alal, nun bersabdu wajibul gunnah. 'Alal alif lam qamariyah 'alal mu 'alal mu, ni waw mad mu dua harakat ya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu si'i qadaru. 5 huruf ni kena konsisten, satu harakat, pastikan jangan ada yang terlebih. Jangan ada yang terlebih. 'Alal musi'i qadaruhu, musi'i si'i qada. Huruf qaf tebal selamanya. Dalam 5 sebutan ni tadi ada satu huruf qaf yang kena tebal. Okey. 'Alal musi'i qadaruhu wa 'alal qadaruhu
qadaruhu wa 'alal muqtir. Boleh? Sekali lagi kita berhenti kat sinilah. Qadaruhu wa 'alal muqtir. Kemudian ambil balik wa 'alal. Sebab nampak takut panjang sangat kan. Qadaruhu, ru baris depan tebal. Hu dua harakat, ni ada waw kecil ni ha. Sebelumnya baris depan dua harakat, maksilah qasirah. Okey, nama hukum je. Okey, maksilah qasirah, tapi keadaan dia kita boleh tengok sama je macam mad asli. Right, boleh. Wa متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر هو على واو beratas wa, huruf ain baris atas a, lal wa alal lal, alif lam qamariyah, mim baris depan mu, matikan qaf, muqa, 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 muqatir, muqatir, muqatir. Boleh? Tuan-puan Ustaz, kalau nafas pendek boleh tak berhenti ke waw kecil? Boleh je, ikut kemampuan kita. Okey, ikut kemampuan kita. Tapi tadi saya minta untuk kita nanti saat lagi berhenti kat sinilah. Qadaruhu wa 'alal muqtir. Kemudian ambil balik wa 'alal muqtir sampai bil ma'ruf. Boleh? Geram. Puan Zurina geram. Tak dapat nak tangkap. Bab sifat ni kalau memang tak pernah belajar, memang takkan faham. Kalau dengar-dengar saya cerita macam ni kan, celup-celup, kejap-kejap celup. Sebab saya bercerita bukan daripada, saya bukan cerita daripada A to Z. Saya bercerita dengan apa yang ada pada huruf tu. Jadi sebab tu kita rasa macam susah nak tangkap. Kita dapat pun sikit-sikit je rasanya. Melainkan mereka yang dah memang pernah belajar, cuma terlupa. Yes. So bila dengar balik saya sebut, dia dapatlah detect balik. Dapatlah tangkap. Tapi kalau memang tak pernah belajar, so tiba-tiba dengar saya sebut-sebut tu, memang akan ada kecelaruan sikit. Sepastinya. Sebab saya pun macam tu. Saya dulu belajar sifat, celup-celup. Dengar macam tu je. Tapi saya tak faham. Apa benda sebenarnya sifat ni? Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia jadi macam tu? Dia timbul persoalan yang pelbagai. Sebab apa? Sebab kita tak ikut daripada base dia. Dia kena ada tapak dia. Nak cerita pasal sifat ni kena ada tapak dia. Dah ada tapak, baru kita cacak tiang. Baru kita bubuh batu bata. Supaya dia macam kita nak buat rumah lah macam tu. Dia kan ada. Mana ada orang buat rumah pasang bumbung dulu tak? Tapi tak tahulah kau ada yang ada kemahiran macam tu. Tapi ibarat macam tu. Kena ada tanah dulu. Kan? Boleh nak? So relax, biasa. Jangan stres-stres. Okay? Sama je. Sama lah yang lain juga janganlah rasa macam, apa benda ustaz sebut ni? Kan? Pening sifat kita. Maksilah qasirah. Betul, maksilah qasirah. Nama lain maksilah sughra termasuk dalam kategori mak asli. Maksilah sughra. Saya belajar tapi faham sikit-sikit je. Saya dah belajar asas, jadi dapat sikit asas sebut. Alright.
Siapa yang dah dapat workbook tuan-puan boleh buka Untuk workbook sifat huruf dah boleh buka dah. Baca pelan-pelan, tengok dulu. Okey, buka, baca dulu. Cuba faham mana mampu dulu. Supaya senang. Nanti dah masuk seminar nanti, insya-Allah kita akan mudah faham. Jangan biarkan buku tu biar tunggu hari seminar baru buka. Saya memang minta sangat pada semua yang menonton ni, siapa yang join seminar Sabtu ni, okey, pastikan tuan-puan buka buku tu, buka modul dan semak, baca dulu. Okey? Baca dulu. Tak dapat lagi. Siapa yang tak dapat, tak apa. Tunggu dulu ya. Tak sampai lagi, biasa dah tu. Tak pun siapa yang PDF, insyaAllah kita akan bagi dalam masa terdekat ni. Mungkin hari ni. Okey, kita teruskan dulu. Wa 'alal muqtiri qadaru. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtir. Wa 'alal muqtir. Boleh kita berhenti kat sini Tadi saya sebut huruf qaf ni qalqalahnya qalqalah sughra. Muqtir wa 'alal muqtir. Tir. Ra ni bila kita matikan nipis lah. Okey. Dah buka baca tapi tak faham. Tak apa. Tak apa. Tengok aja dulu. Wa 'alal muqtir. Wa 'alal muqtir. Wa 'alal muqtir. Wa 'alal muqtir. Matikan huruf ra ni dengan nipis. Ra yang ni ra hidup kan? Dia nipis bukan sebab ada baris bawah. Kalau kita sambung bacaan muqtiri qada, yes, ri nu memang nipis lah. Tapi kalau kita berhenti, tir, ra ni dah mati. Jadi bila dia mati, baris bawah ni tak pakai dah. Jadi kaedahnya kena tengok huruf sebelum, iaitu pada huruf ta yang berbaris bawah. Boleh tak tuan-puan? Okey. Qadaruhu wa 'alal muqtir. Kemudian sat lagi kita baca ni wa matti'uhun sampai wa 'alal muqtir. Kita berhenti sini. Kemudian kita ambil balik wa 'alal tapi kita teruskan dulu sampai hujung ni. Wa 'alal muqtiri qadaruhu. Ri, kalau senang cerita, tir ni berhenti ke sambung ke tetap dibaca nipis lah. Cuma alasannya ataupun huraiannya berbeza. Boleh tuan-tuan dan puan. Qadaruhu mata. Hu ni dua harakat, maksilah qasirah ataupun maksilah kubra, maksilah sughra. Boleh juga nak sebut tu. Qadaruhu mata. Qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Qadaruhu mata. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Mata'an bil ma'ruf. Baik, tuan-tuan dan puan, ni tanwin ni. Huruf ain ni tanwin sebenarnya. An. Asalnya tanwin. Mata'an. Itu asal dia.
Jadi bila tanwin bertemu dengan ba, maka berlakulah hukum iqlab. Okey. Tanwin bertemu dengan ba, maka berlakulah hukum iqlab. Baik, iqlab ni maksudnya apa? Tukar, kan? Iqlab ni maksudnya tukar. Jadi apa yang kita nak tukar kan, tuan-puan? Tadi saya kata an tu, huruf ain tu asalnya tanwin kan? An. Jadi huruf ain inilah yang kita nak iqlab, kita nak tukarkan. Tukarkan kepada bunyi apa? Tukar kepada bunyi mim. Sebab itu diletakkan huruf mim di sini, nampak? Asalnya ni baris 2 di atas ni. An. Baris 2 di atas. Kan patutnya ada 2. Jadi salah satunya dihilangkan dan diganti dengan mim tu. Sebagai isyarat kepada kita. Supaya kita tahu bahawa bacaannya perlu ditukarkan. Daripada bunyi mata'an jadi mata'am. Itu asas dia. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, mata'an. Okey, first untuk hukum iqlab kena dengung 2 harakat. Tu semestinya kena dengung 2 harakat. Dan kaedah untuk membunyikan hukum iqlab ini bagaimana? Dia ada 2. Yang pertama, tutup bibir bersahaja, dan kebanyakan ahli qura lebih cenderung untuk yang kaedah yang pertama ni, menutup bibir dengan bersahaja. Menutup bibir dengan sahaja. Mata'am, 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 am. Itu yang pertama untuk iqlab. Dan yang kedua, boleh tutup secara sempurna. Okey, mata'am, betul-betul bunyi sempurna macam wajibul ghunnah. Macam wajibul ghunnah. Mata'am. Cuma kaedah yang kedua ni dia bukan tak boleh. Cuma kalau apa yang saya belajar sebelum ini, daripada 2 kaedah tadi, kaedah pertama itu lebih menjadi keutamaan lah. Maksudnya daripada ahli qura', para qura' sendiri banyak yang cenderung kepada yang pertama tadi, iaitu menutup bibir bersahaja. Bersahaja ni macam mana? Tutup je bibir, tapi buat halal-balai je, malai-malai gitu. Mata'am, tapi unsur dengung tu mesti wujud lah. Mata'am bil ma'ruf. Okey, kalau kita tutup sempurna tak ada masalah. Macam kita baca wajibul ghunnah, mata'am. Cuma ingat, saya ada sebut tadi, cenderungnya pada yang mana? Yang pertama. Dan saya sendiri ambil daripada guru saya sendiri pun dengan kaedah yang pertama tadi. Jadi saya ajarkan kepada tuan-puan, saya kongsikan kepada tuan-puan dengan kaedah yang pertama. Tapi saya tidak menafikan tentang kaedah yang kedua tu, sebab dia memang ada, tak ada masalah. Boleh nak? Mata'am bil ma'ruf. Mata'am. Pegangan di antara 2 bibir ni dilemahkan. Pegangan bibir atas, bibir bawah ni lemah. Ingat tu. Jadi apa yang saya sebutkan ini untuk kaedah yang pertama, samalah seperti hukum ikhfa syafawi, iaitu pertemuan mim mati dengan huruf ba. Sebiji, seketui, tak ada apa yang berubah. Itulah bunyi dia. Ikhfa syafawi. Itu mim mati bertemu ba. Contohnya tak adalah dalam ni. Tapi bunyinya, kaedahnya sama. Tutup bibir bersahaja. Okey? Boleh faham ni? Iqlab dan ikhfa syafawi sama. Inilah bunyi dia. Mata'an bil ma'ruf. Lemahkan pertemuan antara 2 bibir. Ingat itulah. Okey? Wallahu alam. Saya harap semua jelas. Saya cerita ni pun tak ada menggunakan istilah-istilah yang berat, dan saya yakin tuan-puan dapat fahami dengan baik. Qadaruhu mata'an bil. Bil tu alif lam qamariyah.
bil 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 ma'ruf, bil jangan tawallud, bila. Jadi hukum iqlab dengan ikhfa sama lah ya. Ya, betul tu. Boleh Baik, alhamdulillah. Qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Bil, jangan bila. Bil ma'ruf. Huruf ain, jaga sifat dia. Jangan biar suara tertahan. Bil ma'. Lepaskan. Bil ma'ruf. Dan tidaklah terlalu terlepas. Bil tak, dia takkan jadi macam tu, kan? Bil ma'ruf. Itu. Para ulama meletakkan di sini sifat tawassut. Sifat pertengahan lah. Dia tak terlepas, dia tak tertahan. Dia tengah-tengah. Bil ma'ruf. Sebab apa? Sebab berlakunya sempitan pada bahagian tengah kerongkong ni, yang membuatkan suara tu macam dia pergi tak pergi. Itu maksud dia. Okey. Mata'an bil ma'ruf. Boleh. Ruf ma'rif li sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Ada lagi yang menonton ni? Ada lagi? Ada. Pergi tak pergi? Okey. Bil ma'ruf. Okeylah tuan-puan. Saya tak tahulah saya pernah tanya ke tak benda ni. Okey. Soalan ni tak penting pun sebenarnya. Baik. Untuk hukum ma'rif li sukun. Okey. Ma'rif li sukun. Kenapa? Okey. Kenapa ma'rif li sukun ni bila kita berhenti ma'ruf, dia boleh jadi 2, 4, 6? Macam mana idea itu wujud? Kenapa dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 4, dia boleh jadi 6? Tuan-puan faham tak soalan saya? Soalan ni nampak macam tak perlu ditanya pun. Cuma saja nak tanya tuan-puan. Bil ma'ruf. Ru tu asal asli 2 harakat kan? 2 harakat. Asalnya ru, tapi bila kita berhenti ruf, dia jadi 2, 4, 6. Kenapa dia jadi 2, 4, 6? Kenapa boleh ada 4? Kenapa boleh ada 6? Apakah orang kata apa, kita panggil apa relevannya tu? Kenapa para ulama meletakkan kadar di sini boleh jadi 2, 4, 6? Faham Ustaz, tapi saya tak tahu jawapan. Okey. Faham tapi tak ada jawapan. Ma'ruf. Kalau tanya hukum ni semua tahu ni. Ma'rif li sukun Ustaz. 2, 4, 6 ke bawahnya. Saya tak ingat lah. Saya rasa macam tak pernah tanya benda ni. Sebab benda ni macam tak ada apa pun. Kita just tahu 2, 4, 6 dah. Asalkan kita boleh amal, kita tahu nak baca 2 ke 4 ke 6 kan. Cuma kenapa? Mungkin bagi peluang pada yang tak cukup nafas. Adakah ikut panjang? First time Ustaz tanya ni. Betul Yelah, kalau fikir logik kan. Ma'rufi. Asalnya 2. Tapi bila kita berhenti, jadi 2, 4, 6. Mana datang 4 dengan 6 tu? Apa logik dia? Macam tu. Setakat yang kita tahu, dia boleh baca 2, 4, 6 kan. Tapi tuan-puan, benda ni dia bukan benda besar. Bukan masuk periksa ke. Tak ada apa pun Cuma saja je saya nak share pada tuan-puan. Sebenarnya jawapan dia simple je. Okey.
Pertamanya saya nak ucap terima kasih dulu kepada semua yang sudi menjawab. Alhamdulillah. Mungkin hujung ayat dan berhenti. Tapi bagus kalau tahu. Sebab Nabi baca begitu. Jawapan skema. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan. Baik, yang pertamanya betul lah kata Puan Jusiah tadi. Kalau ikutkan, ianya datang secara riwayat. Maknanya macam mana bacaan yang diizinkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang diterima. Tetapi ada sebahagian orang kata department macam department para ulama qurra ni, mereka mengkaji kenapa bacaan itu boleh dibenarkan sehingga 4 sampai 6 lah. 2, 4, 6 kan. Atas sebab pengaruh yang ada pada makhraj huruf mad itu sendiri. Okey, sebab pengaruh yang ada pada makhraj alif waw ya, iaitu huruf mad. Saya nak tanya tuan-puan, makhraj huruf mad datang daripada mana? Ni soalan. Nanti bila tuan-puan nak jawab, saya akan relatekan dengan soalan saya yang pertama tadi. Biar kita faham betul-betul. Huruf mad alif waw ya ni datang daripada mana? Rongga mulut. Okey. Ruang mulut. Okey, betul. Jadi kita nak faham benda ni, kita kena tahu dulu makhraj mad ni datang daripada mana. Alif waw ya, tuan-puan. Siapa yang ikuti seminar makhraj huruf sebelum ni dengan saya, apa yang saya huraikan kepada tuan-puan, makhraj huruf mad alif waw ya ni datangnya daripada rongga mulut. Bunyi a, i, u, contoh. Macam kita sebut mim pada atas ma. Kita tambah alif mad, ma, tambah mad kat belakang, ma. Betul tak? Mim baris atas bunyi dia apa? Ma kan? Mim baris atas bunyinya ma. Bila kita tambah alif mad, bunyinya ma. So nampak tak ada tambahan bunyi kat belakang? Mim baris bawah bunyi mi. Betul tak? Mim baris bawah satu harakat bunyi mi. Bila kita tambah huruf ya mad selepas dia jadi panjang. Mi, i. Mim baris depan bunyi mu. Betul tak? Mu baris depan pendek. Kita tambah huruf waw mad, bunyinya apa? Mu, panjang. 2 harakat lah. Itu minimum dia. Baik. Sekarang ni baru kita tengok dengan soalan saya tadi. Kenapa bila ma'adil sukun ni dia boleh jadi 2, 4, 6? Sebab apa? Sebab pengaruh pada makhraj huruf mad itu sendiri kerana makhrajnya terlalu luas. Ingat point, makhraj yang terlalu luas. Maksudnya dia tak ada spesifik. Ma'ru, satu ruang mulut ni akan menghasilkan bunyi suara mad tu. Maka disebabkan tak ada tempat yang spesifik, maka para ulama mendatangkan hujahnya sebabkan makhraj yang terlalu luas yang membuatkan berlakunya kadar sehingga 4 dan 6 harakat ini tadi. Walaupun pada asalnya 2 sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ke? Makhrajnya luas. Sebab tu boleh bagi panjang. Ma'ruf. Mata'an bil ma'ruf. 2 harakat. Mata'an bil ma'ruf. 4 harakat. Mata'an bil ma'ruf. 6 harakat. Itu sahaja. Tak ada apa pun. Okey? Faham ke ni? Sebab tu sebut rongga mulut. Dia lain dengan makhraj lidah. Sebab tu siapa yang belajar bab
makhraj huruf. Ni dalam lagi lah. Huruf mat ni disebut sebagai makhraj muqaddar. Muqaddar. Sebab dia tak dia bukannya benda yang dah ditetapkan. Macam huruf ta. Huruf ta kita sebut ta, at. Dia tak boleh pergi mana dah. Hujung lidah mesti kena pergi tu. At. Habis. Kalau lidah ke tempat lain, jadilah huruf lain. Tapi huruf mat tidak. Disebabkan terlalu luas. Buatlah macam mana pun, dia tetap jadi. Cuma kepada kaedah. Kalau kita bengkokkan sikit bunyi. Nampak? Disebabkan luasnya makhraj tu. Maka dengan... tu. Cuma saya jaranglah sebut kan istilah-istilah muqaddar, muhaqqaq. Itu adalah istilah-istilahnya. Tidak, tiada berpegang pada sesuatu. Yes. Okay. Itu sahaja. Tak apa, faham-faham sikit dulu okey kot. Atau udahlah tu. Kita bukan nak cerita panjang benar cerita pasal itu kan. Asal kita tahu 246 ma'arif disukun udah tuan-puan. Cukup kita baca tu kita dah rasa syok tu okey lah. Baik, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. Okey, baik. Last sekali bawah ni, ma'ruf tadi jelas kan? Ma'rif sukun, ruf. Kita berhenti sini. Kemudian sikit lagi ni, haqqan 'alal mu'minin 'alal muhsinin. Okey, ha pedas, sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Ha. Haqqan, qan ni alif mat sebelumnya tanwin baris atas. Haqqan, haqqan, haqqan 'alal muhsinin. Haqqan, haqqan 'alal حقا على المحسنين. Baik, huruf ain pada atas lal, alal, haqqan alal, haqqan alal, alif lam qamar ya, muhsi. Huruf ha, ni huruf ha. Sama-sama tuan. Haqqan 'alal muhsi. Huruf ha pedas, matikan, sempitkan tengah kerongkong. Muhsi, huruf sin baris bawah si. Min man 'arid lisukun. Muhsinin. Haqqan 'alal muhsinin. Haqqan 'alal muhsinin. Gitu. Jelas ke tuan-tuan, puan-puan? Ma'arif sukun 246 muhsinin ni. Jadi kalau tanya 246 kenapa jadi orang begitu? Sebab itu hukum. Kalau jawapan mudahnya sebab memang ma'arif sukun 246. Cuma saya cerita tadi tu tak perlulah di orang apa dijadikan hujah yang utama tuan-puan ya. Saya cerita tu tadi kenapa kan, kenapa boleh jadi macam tu, sebab makhraj mat yang luas itu sahaja. Cuma kalau kita nak ajar anak murid kita nanti, cukup kita kata ma'rif sukun memang 246. Itu kaedahnya. Boleh. Tak perlu kita ni kau tak pening juga nanti, kesian. Tapi saya cerita tadi tu sajalah sebab saya tahu level tuan-puan ni semua mantap wal TikTok. Bukan TikTok, TikTok. Okey. Baik, alhamdulillah selesai dah. Jadi tuan-puan,
Jom kita baca dulu. Untuk ayat daripada ni lah, ayat 236 ni kita mula daripada atas sampai lah selesai ni, insyaAllah. Boleh lah. So get ready semua. Cuma sebelum tu, risau terlupa ni, nanti kan esok pada jam 3 petang insyaAllah akan dilancarkan tuan-tuan dan puan, satu seminar khas buat anda semua. Pelancaran seminar Easy Tajwid Online edisi 3.0. Kenapa 3.0 ni? Sebab ini merupakan seminar yang kali ketiga dah. Alhamdulillah, kepada mereka yang dah pernah join, okay, yang pernah join, tahniah diucapkan. Nak join lagi silakan, tak ada masalah. Nak join lagi silakan, tak ada masalah. Tapi kepada mereka yang baru, yang belum lagi sempat untuk join seminar ni, dan nak tahu apa yang ada dalam seminar ni, so nantikan esok pada jam 3 petang. Tuan-puan akan bersama dengan Encik Irfan Mokhtar daripada unit pemasaran dan jualan Easy Ngaji. Saya rasa ramai yang dah kenal beliau ni, InsyaAllah. Okay, tuan-puan akan bersama saya untuk seminar ini nanti. Cuma nak tahu apa dia kan, apa yang ada dalam seminar ni, so nantikanlah esok pada jam 3 petang 27 hari bulan 5 2021. Boleh? Jangan lepaskan peluang tuan-puan. Puan Nora, PDF tu bila bagi? Nanti kita tengah buat checklist. Kita tengah buat semakan akhir ni. Sebab hari tu macam ada silap sikit, typo sikit. So nak kena repair balik. Nak kena buat semakan. Kemudian baru kita akan hantar. So nantikanlah. Alright. InsyaAllah kita akan bagi sebelum kejadian. Kita akan bagi seawal yang mungkin. Okay. Jadi jom tuan-tuan dan puan, esok dengar dulu. Dengar dulu apa yang ada dalam seminar Easy Tajwid ni. Easy Tajwid. By Easy Ngaji. InsyaAllah tuan-puan akan bersama saya dalam seminar ni. Doakan saya panjang umur, murah rezeki, agar saya dapat bertemu dengan tuan-puan. InsyaAllah seminar ni akan berlangsung dalam bulan 6 tak silap saya, InsyaAllah. Tak lama pun. So esok nantikan dulu. Dengarkan pencerahan dulu apa yang ada di dalam seminar ini nanti. Wallahualam. Selesai. Dan petang ni jangan lupa, ini cerita esok ni. Ini cerita esok. Yang petang ni dengan saya pula. Petang ni dengan saya jam 3 petang tuan-puan. Jangan lupa. Maknanya tuan-puan kena lock 2 tarikh. Hari ni dengan esok pada jam 3 petang. Hari ni bersama saya untuk slot baiki surah pilihan. Kita akan baca Quran sama-sama nanti, surah Al-Insan. Kemudian kita akan bedah sikit 2-3 ayat. Dan esok petang untuk kita punya pelancaran seminar Easy Tajwid Online edisi 3.0. Jadi kepada mereka yang nak dapatkan info-info berkenaan dengan program-program ataupun seminar yang dijalankan oleh Easy Ngaji, pastikan tuan-puan dah bersama dalam grup Telegram. Pastikan join grup Telegram. Tekan link kat atas. Ada link kat atas tu. Jangan risau tuan-puan. Yuran mampu milik. Harga rakyat netizen. Dalam rakyat netizen pula tu kan. Harga masyarakat. Harga masyarakat. Jangan risau yurannya. Bukan harga bangsawan. Harga bangsawan. Okay, wallahualam. Selesai. Setakat ni tak ada apa-apa kot. Cuma nak maklum itulah. Ada pelancaran untuk seminar Easy Tajwid pada esok hari jam 3 petang. InsyaAllah daripada sahabat saya Encik Irfan Mokhtar. Wallahualam. Hari Jumaat pun sama. Siapa yang join seminar sifat huruf, lupa nak bagi tahu. Terima kasih Puan Jusiah. Rakyat Marhain. Betul-betul. Salah nyebut tadi kan. Marhaini. Macam nama siapa kan? Marhaini ada puan, student saya. Sangat mampu ini. Alright. Bukan harga, ya. Harga kayangan. Itu pun ya juga ya.
Rakhis jiddan. InsyaAllah. Naam. Rakhis jiddan. Baik, apa tadi nak sebut tadi yang join untuk seminar sifat huruf hari Jumaat jangan lupa. Kita ada sesi. Kita ada seminar lah. Tadi buat kata Puan Sofia, kita ada seminar sifat huruf insya-Allah pada hari Jumaat nanti. So pastikan siapa yang join seminar sifat huruf hari Jumaat 3 petang pun pastikan tuan-puan dah masuk dalam grup private kita. Grup khas untuk seminar sifat huruf. Hari-hari pukul 3 petang. Tak. Hari ni dengan esok sahaja. Marhai ni Quran time. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Jom kita tutup bacaan kita tuan-tuan puan-puan. La juna. Boleh ke ni? Jom. Betulkan niat balik. Yang tengah gelak-gelak tak henti tu tutup mulut. Ada ke gelak tak henti? Okey. Baik, ready semua. Ready and ready. Tarik nafas sama-sama. Jom kita bacakan surah FB khas tu orang yang join. Ya. Untuk seminar ni. Seminar sifat huruf. Okey, siapa yang join je lah. Yang tak join, minta maaf. Jom baca kuat-kuat. Okay, ready. Kita nak bawa lagu apa hujung ni? Bawa lagu Hijaz Lama tak bawa lagu Hijaz. Okay, ready semua. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Kita baca sikit lagi. Kali ini kita baca laju sikit tempo laju sikit. Okay, ready. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtir
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Wallahu alam. Ustaz, kenapa tak guna Quran yang ada color tu? Saya tak ada Quran color. Saya ada Quran yang ini sahaja untuk saya bedah. Okey? Kalau rasa nak Quran tu, better pakai Quran sendiri kot. Boleh mudah dan jelas lah. Macam ni memang saya biarkan dia putih. Untuk saya yang tanda sendiri mana yang part-part dibincangkan. Okey? Saya harap semua selesa lah kot dengan kaedah yang diguna pakai sekarang ini. Wallahu a'lam. So itu sahaja. Baik, untuk petang ni jangan lupa jam 3 petang insya-Allah kita akan bersua kembali untuk slot baiki surah pilihan. Jam 3 tau. Jangan terlepas pula. Ada yang saya terlepas ke? Puan Jusiah. Ada orang tanya apa-apa ke? Pasal seminar. Puan Sapiah nak belajar lagu Hijaz. Boleh. Ada rezeki kita belajar ya. Baik, itu saja. Saya minta maaf tuan-puan kalau ada salah dan silap sepanjang perkongsian saya pada pagi ini. Jadi kita jumpa petang ni dan jumpa esok bersama Encik Ifan untuk slot pelancaran seminar Easy Tajwid 3.0. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi semuanya. Ampun maaf. Okey. Salam Syawal. Masih lagi bulan Syawal kan. Siapa yang tak habis lagi puasa, teruskan puasa. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Okey. Okey, sama-sama. Sama-sama kepada semua yang tulis. Terima kasih ni tadi kan. Baik. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran. Quran jaga kita. Terima kasih sekali lagi di atas komitmen anda semua. InsyaAllah saya undur diri dahulu. Kita sama-sama tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik. Okey, jumpa lagi tuan-puan. Saya undur diri dahulu. Salam perkenalan buat mereka yang baru pertama kali bersama Izzy Ngaji. Saya Ustaz Hadi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت
شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. طلع النور المبين نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، سقه الله تعالى رحمة للعالمين. فعلى البر الشعاع وعلى البحر الشعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن. طلع البدر علينا من ثنيات